Bismillahirrahmanirrahim. Testing 1 2 3. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, apa sikit. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Bersin pula. Sekejap Ah. Bismillah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaan daripadanya sahaja kita dapat sekali lagi dalam sesi belajar memahami Al-Quran melalui percakapan bahasa Arab. Alhamdulillahirabbil alamin. Kelas ini dibuat setiap minggu hari Sabtu jam 8 dan disediakan oleh Pusat Tahfiz At-Taqwa. Semoga Allah berkati mereka semua. Dan untuk anda semua, untuk masyarakat semua. Dan supaya kita semua apabila membaca Al-Quran jadi lebih menghayati, lebih memahami dan lebih memberi kesan di dalam solat kita, dalam bacaan kita. Yang ini kita dapat faham uslubul Arabiyah, macam mana kalam, percakapan bahasa. Sehingga kita dapat menghayatinya dalam kehidupan seharian kita lah. Kan? Dan tak lain dan tak bukan, semuanya semata-mata untuk dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk tingkatkan ketakwaan kita, untuk dapatkan darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita dapat berkumpul setiap minggu pada hari Sabtu jam 8 pagi dan bersama dengan saya Ustaz Indallah. Jadi kita insya-Allah akan belajar percakapan bahasa Arab. Yang ni kita akan masukkanlah apa dia bahagian-bahagian penting dalam percakapan. Lepas tu kita buat latihan untuk membiasakan. Kemudian kita lihat sedikit apa yang ada di dalam Al-Quran berkenaan apa yang kita belajar. Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ukhtalam, kaifa haluki? Hal anti bi khair? La'allaki wa antunna wa antum fi biladikum, fi qaryatikum bil khair daiman. Saya harap semua orang, sahabat-sahabat kita yang hadir pada pagi ini sihat-sihat sahaja, insya-Allah. Alhamdulillah. Sebentar. Okey. Naam. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita juga kepada Allah Taala, yakni sebab Pusat Tahfiz At-Taqwa dia telah sediakan kelas untuk kita belajar bersama-sama setiap minggu, dan mudah-mudahan Allah murahkan rezeki mereka dan juga tambahkan keberkatan dalam mereka, pada diri mereka semualah. Okey, jadi sahabat-sahabat yang sertai semua sudah tahu kita pakai kitab ini. Jadi mungkin ada yang first time tengok kan. Untuk sahabat-sahabat yang tak tahu lagi, kita pakai buku ni lah, Al-Arabiyatu Baina Yaday. Okey, sekarang kita masih di bahagian unit yang ketiga, iaitu tempat tinggal. Sekarang ni kita masih belum habis lagi untuk latihan kedua pada muka surat 66. Okey, jadi pada muka surat 66, mari kita lihat dia ada 2 ayat. Latihan ke-6 tu. Okey, mari kita cuba baca sama-sama insya-Allah.
Jadi pertama sekali saya minta sahabat-sahabat lihat dan juga cuba baca sama-sama. Wa iyyakum wa barakallahu fikum ya ukhta Zainab. Ahlan wa sahlan. Yallah, mari kita cuba baca. Waalaikumsalam ya ukhta Halimah. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wasallam alaih. Yallah. Al-misal wahid. Ladaina syaqqatun jamilatun. Al-misalu tsani. Ladaina baitun jamilun. Okey, mohon sahabat-sahabat semua baca sekali lagi. Ladaina syaqqatun jamilatun. Ladaina baitun jamilun. Okey, mohon sahabat-sahabat yang ada di dalam Facebook, cuba bagi tahu di dalam ruangan komen apakah maksud bagi ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua. Okey, kalau ikutkan yang ini kita sudah belajar di percakapan, yakni hiwar. Kita nak lihatlah sama ada sahabat-sahabat ingat ataupun tidak. Macam untuk yang lain tu, yang mudah, macam baitun dengan syaqqah. Adapun bait syaqqah tadi adalah apartmen. Kita kecilkan. Dan bait ialah rumah. Tapi kalau ladaina, makna ladaina. Okey, jamilun wa jamilatun. Makna jamilun wa jamilatun. Okey, ladaina maksudnya ialah di sisi kami. Di sisi kami. Yakni kami ada. Jadi pada kami. Pada kami, syaqqatun, apartmen, jamilah. Pernah dengar perkataan jamilah maksudnya cantik. Cantik. Sama jugalah yang di bawah tu. Yang di bawah tu dia bagi tahu di sisi kami, yakni pada kami, ataupun bahasa Melayu kita kata kita ada, kami ada, baitun rumah, jamilun cantik. Gitu. Betul tu, kami ada pangsa puri yang cantik, kami ada apartmen yang cantik. Ahlan wa sahlan Ustazah Umi, masya-Allah. Kami memiliki, betul tu, kami ada. Aiwah, bagus sekali sahabat-sahabat semua. Jayid. Kalau kita nak kata kami ada rumah cantik, ladaina baitun jamilun. Nak kata kami ada apartmen yang cantik, ladaina syaqqatun jamilatun. Cuma di sini kena hati-hati. Kalau ikut tata bahasa dia tu, dia ada sedikit perbezaan pada perkataan yang Ustaz nak highlight ni. Okey. Dia ada sedikit perbezaan lah. Okey, Ustaz buat macam ni dulu. Buat macam ni kejap. Tekan lagi. Macam ni. Okey, itu satu. Yang kedua. Okey, apa perbezaan ayat yang pertama? Ma al-farqu baina jumlah al-ula wa jumlah as-saniyah. Apa perbezaan antara ayat yang pertama dengan ayat yang kedua? Okey. Kalau sahabat-sahabat tengok, dia ada beza kat sini. Ya, betul tu. Sebenarnya tak payah pakai yang tu. Pakai yang macam ni. Okey. Cuba bagi tahu di dalam ruangan komen apa yang sahabat-sahabat perasan perbezaan antara ayat di atas, ayat pertama dengan ayat kedua. Edit. Bolehlah. Okey. Kalau kena edit sikit.
Saya nampak perbezaan dia. Okey. Apa beza yang syaqqatun jamilatun dengan baitun jamilun? Ayat kedua muzakkar jamilun. Ayat pertama muannas, yang kedua muzakkar. Bagus. Ukhti Lam, Ustazah Umi, bagus sekali. Itu jawapan yang tepatlah. Okey, kalau lihat ayat yang pertama untuk muannas. Okey, kalau siapa yang tak biasa dengan terma-terma Arab, muannas ni adalah untuk perkataan perempuan. Adapun untuk ayat yang kedua adalah untuk muzakkar. Muzakkar ni kalau siapa-siapa yang tak biasa dengan terma-terma Arab, muzakkar adalah untuk lelaki. Okey, perkataan yang lelaki. Jadi kalau perasan, yang atas ni yang katanya muannas untuk perempuan sebab ada ta marbutah. Gitu. Jadi disebabkan itulah kita kalau nak jadikan dia sifat, macam contohnya apartmen yang cantik. Kita nak tambahkan sifat pada apartmen tu, apartmen yang cantik. Jadi perkataan cantik tu kita kena ikut perkataan apartmen punya keadaan. Kalaulah apartmen itu perempuan, sifat dia pun kena perkataan perempuan juga. Jadi contoh, syaqqatun jamilatun. Macam itulah. Contoh kalau kita nak kata bunga, perkataan wardatun, yang cantik, sama juga. Jamilatun. Bukannya wardatun jamilun. Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya Ukhta Zainab. Begitu jugalah, sahabat-sahabat, untuk baitun jamilun. Baitun jamilun. Yang ini bukan ta marbutah. Yang ini ta maftuhah, tak terbuka. Yang ini bukan menunjukkan perempuan lah. Ini menunjukkan muzakkar lelaki. Okay, jadi kalaulah kita nak sifatkan yang lelaki itu lelaki pula, perkataan itu cantik contohnya, maksudnya rumah yang cantik. Jadi yang cantik itu kena ikut perkataan sebelum. Okay, contohnya baitul muzakkar, jamilun pun muzakkar. Baitun jamilun. Contoh macam perkataan lain, masjid. Masjid kan bukannya muannas. Jadi masjidun jamil. Bukannya masjidun jamilatun. Jadi insya-Allah mulai sekarang sahabat-sahabat tolong perhatikan dia punya perkataan. Sebab sekarang ni kita nak cuba cakap kami ada sesuatu yang cantik. Macam tu. Kita nak cuba sebut. Tak juga nak cuba latihkan. Okey. Jadi di bawah ni ada perkataan-perkataan yang berbeza lah. Jadi harap-harap sahabat semua bersedia. Okey. Kita ada perkataan yang pertama, asasun. Okey. Ada perkataan asasun. Jadi apa tugas sahabat? Tolong tulis dalam ruangan komen, bagi tahu kami ada asas yang cantik. Asas tu apa? Asas itu ialah perabot. Macam mana kita nak sebut dalam Arab? Kami ada, ataupun di sisi kami, atau pada kami, perabot yang cantik. Dah tahu kan? Yang ni asas muzakkar ke muannas. Kan? Lepas tu kalau muannas nak pakai macam mana? Kalau muzakkar macam mana? Jamil ke jamilatun? Gitu. Cuba sahabat-sahabat buat dulu. Kalau ada yang dah buat, kita copy dan paste. Jadi macam mana kita nak kata kami ada ladaina asasun jamilun. Bagus ukhti Ustazah Umi. Bagus ukhti Lam. Ladaina asasun jamilun. Okey. Kita ambil yang ni. Bagus. Terima kasih ukhti Lam dan juga Ustazah Umi kerana beri jawapan yang tepat. Masya Allah. Naam. Ladaina asasun jamilun. Ladaina asasun jamilun. Cuma tertinggal jim. Okey, ladaina asasun jamil. Ladaina asasun jamil. Yani we have
Beautiful furniture. Rambut yang cantik. Naam. Okay, faham yang tu, kita terus. Macam mana kita nak kata kami ada sofa yang cantik? Kaifa naqul kami ada sofa yang cantik الآن هذا. نعم يا أخت زينب جميل أحسنت يا أخت حليمة أحسنت يا أخت Radin. Untuk yang tadi. Sambil-sambil sahabat-sahabat cuba buat, jangan lupa juga untuk tekan butang share dan juga bagi reaction sama ada like ataupun love ataupun apa-apa saja, terkejut mana-mana pun boleh. Naam ya ukhta Halimah ahsanti ladaina arikatun jamilatun. Ahsanti ya ukhta Zainab wa ya ukhta la masyaallah. Ladaina naam arikatun jamilatun. Masya-Allah, ramai orang komen hari ini. Jayyid jiddan. Kita tak dapat nak copy semua, kita copy saja mana yang sempat. Ada sebiji macam sahabat-sahabat punya penulisan, boleh ikut di sini bacaan dia. Naam. Ladaina arikatun jamilatun. Ladaina furnun. Ladaina arikatun jamilat. Jamilun. Minta maaf Ustazah Umi. Arikah. Arikah perkataan dia perkataan perempuan. Jadi sebab tu kalau nak tambahkan sifat cantik, yang cantik. Sofa yang cantik. Jadi yang cantik tu ikut perkataan sofa. Sofa arikatun, jadi jamilatun. Macam tu. Macam yang lain, macam Ukhta Zainab. Ladaina arikatun jamilatun. Okey, jadi kita boleh teruskan dengan seterusnya. Furnun. Dan ada orang dah jawabkan dah. Masya Allah. Lebih awal. Lebih awal daripada yang lain. Okey. Naam. Ukhta Zainab dia dah mendahului. Ladaina furnun jamilun. Jayyid jiddan, Masya Allah. Kalau kita nak kata kami ada ketuhar. Furnun ialah ketuhar. Kami ada ketuhar yang cantik. Masya Allah, semua dah siap awal-awal. Bagus, Masya Allah. Ladaina furnun jamilun. Okay, furnun lelaki, jamilun pun lelaki. Ladaina furnun jamilun. Banyak semua nak cuba cepat-cepat buat, Masya Allah. Okey. Jadi kalau kita nak kata kami ada ketuhar yang cantik, ladaina furnun jamilun. Kita tak kata ladaina furnun jamilatun. Okey. Sekarang ni sajadatun. Karpet. Sajadatun muannas. Jadi kita pakai jamilun ke jamilatun. Kita lihat jawapan sahabat semua. Ada yang dah buatkan juga. Naam. Lihat jawapan Ukhta Zainab dan juga Ukhti Halimah. Ladaina sajadah jamilah. Ladaina sajadatun jamilatun. Kita tak kata ladaina sajadatun jamilun. Macam Ukhti Halimah juga. Ladaina sajadatun jamilatun. Sebab kita nak bagi tahu karpet tu yang cantik. Karpet yang cantik. Kan? Yang cantik. Jadi perkataan cantik tu kita kena ikut perkataan karpet tu lah. Kalau muannas, jadikanlah dia muannas juga. Kan? Sajadatun kalau lah dia perempuan, jamilatun. Ikut jadi perempuan juga. Okay. Simple saja kan. Sekarang kita ada pemanas air yang dekat dalam tandas tu. Water heater. Sakhanun. Kita ada sakhanun yang cantik. Jadi macam mana? Jamilun atau jamilatun? Naam. Bagus semua. Sahabat-sahabat jahit. Aywa. Yang paling latest punya komen adalah daripada Ukhtalam.
dengan Ukhti Zainab Baharuddin. Jayid. Naam. Jadi ini boleh lihat di sini juga. Ukhtilam. Ladaina sakhan jamilun. Ladaina sakhan jamilun. Okay, kita tak kata jamilatun. Sebab apa? Limada? Sebab sakhan yang kita bagi sifat cantik tu adalah muzakkar. Sakhan muzakkar. Jadi sifat muzakkar juga. Sakhanun jamil. Kita tak kata sakhanun jamilatun. Itulah. Okey. Yang terakhir, ghurfah, bilik. We have a beautiful room. Kami ada bilik yang cantik. Okey, mari kita lihat komen yang paling latest. Jayid. Ustaz Halimah sudah ada jawab 3 minit yang lalu. Ladaina ghurfah jamilah. Naam. Uftilam sudah jawab 1 minit yang lalu. Ladaina ghurfatun jamilah. Ufti Dewi juga. Okey, jadi alhamdulillah yakni sahabat-sahabat sudah tahu bila kita nak bagi satu sifat kepada perkataan yang kita nak sebut, kita kena ikut dia punya muzakkar ataupun muannas. Kan? Jadi jawapan dia beginilah. Ladaina ghurfah jamilah. Santi ya ukhtalam. Jayid. Ladaina ghurfah jamilah. Yang itu tinggal tinggal R je. Nah, ladaina ghurfah jamilah. Ghurfatun jamilatun. Bagus. Masya Allah. Mumtaz. Ukhtadawi. Jadi alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau kita nak kata kami ada makanan, contohnya ladaina ta'am. Contohnya yang baik. Jayyidun. Okay. Ladaina ta'am ladhidun. Yang sedap. Kita ada minuman. Ladaina syarabun. Yang sedap. Ladhidun. Syarabun ladhidun. Contoh. Ladaina haqibatun. Bag. Ladaina haqibatun kabiratun. Kami ada beg yang besar. Ladaina haqibatun kabiratun. Ladaina kitabun ilmiyun. Kita ada buku yang berilmiah, yakni berinformasi. Ini mempunyai informasi. Dan lain-lain lah. Contoh. Okey, jadi alhamdulillah, yakni kita sudah tahulah sedikit sebanyak macam mana nak datangkan sifat pada satu perkataan. Terima kasih semua. Sebab tolong yakni jawabkan daripada soalan-soalan ustaz tadi. Okay, macam tadi kita nak kata kami ada ataupun pada kami, sebab lada maksud dia bukannya ada je. Okay, kalau ikutkan sebenarnya dia adalah pada ataupun di sisi. Sebab bila kita kata pada kami, maksudnya pada kami itu ada apa kan? Pada kami rumah. Pada kami rumah, yakni kami ada rumah lah. Kan? Di sisi kami rumah. Yakni kami ada lah maksudnya. Okay. Tapi kalau ikut perkataan dia, maksudnya adalah pada ataupun di sisi. Cuma terjemahkan ke Melayu, yakni kita maksudkan ada. Jadi kalau kita kata kami ada, kita kata ladaina. Kan? Kalau kita kata kami ada, kita kata ladaina. Macam mana kalau kita nak kata saya ada? Assalamualaikum Ustaz, pimpinan At-Taqwa dan sahabat semua dalam pilihan. Amin. Semoga ukhti Wan Roziah juga sentiasa dalam jagaan dan lindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berserta keluarga. Amin. Ladaina syarabun ladhidun. Aywa, Ukhta Zainab. Okey. Li, yakni milik saya. Yang ni kurang tepat, minta maaf Ukhta Dawi. Macam mana nak kata saya ada?
yang menggunakan perkataan lada. Li tu dah betul dah. Maksudnya pada saya juga. Tapi tu untuk perkataan lam sahaja. Yang maksudnya li. Atau pemilik. Yang kita tak nak yang li ni lah. Yang li ni kita tak nak. Kita nak lain. Kita nak lain. Kita nak lada. Ni. Kenapa paragraf yang satu atas tu khamsu huruf? Dua-dua muzakkar. Bukankah sepatutnya muzakkar muannas ustaz? Dua-dua muzakkar. Kenapa paragraf satu yang atas tu? Dua-dua muzakkar. Bukankah sepatutnya muzakkar muannas ustaz? Okey. Untuk soalan ukhti Radin, ustaz tak pasti jawapan dia bagaimana. Minta maaf. Kalau ukhti Radin boleh jelaskan lagi soalan tersebut, mungkin ustaz boleh lebih faham apakah yang ditanya. Sebab soalan dia, bukankah sepatutnya muzakkar muannas ustaz? Boleh tak ustaz tahu lebih lanjut kenapa dia kena muzakkar dan juga muannas? Adapun khamsu huruf tadi tu, perkataan yang ukhti Radin tunjukkan tu rasanya sudah tepat perkataannya. Khamsu hurufin. Aywah, yang lain-lain betul. Jadi kalau nak kata saya ada, boleh lihat di sini. Jawapan sahabat-sahabat semua, ladayya. Ladayya. Contoh ukhti Zainab punya tulisan, ladayya syaqqatun jamilatun. Yakni saya ada apartmen yang cantik. Jadi kita tulis kat situ ladayya. 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 Kalau kita nak kata kamu ada untuk lelaki dan kamu ada untuk perempuan, macam mana? Sekarang ni kalaulah kita kata kamu ada rumah, lada kamu rumah, macam mana tu? Okey, kalau perasan macam kita pernah gunakanlah nama kamu, rumah kamu, buku kamu. Kita pakai perkataan kamu tu, kita sambungkan kamu tu dengan perkataan rumah ataupun buku ataupun apa. Sama jugalah di sini. Dia adalah kata ganti nama yang bersambung. Kita tak kata lada anta. Dia tak kata lada anti. Kita pakai kata macam ukhti Zainab dengan ukhti Lam tulis. Jayid. Begini tulisannya. Tamam. Naam. Kalau kita nak kata kamu ada, ladaikah? Ladaika. Ataupun untuk perempuan, ladaiki. Ladaiki. Jadi tulisan yang patut kita tulis adalah ladaiki ka ataupun ladaiki. Begitu kan? Masya-Allah. Ladaika baitun, awak ada rumah. Ladaiki ghurfatun, awak ada bilik, kan? Ladaika baitun jamilun, awak ada rumah yang cantik. Jayyid ya Ukhti Zainab. Itu contohnya. Okey. Sekarang ni buku. Macam mana nak kata sekarang ni kita buat soalan. Kita buat soalan dan juga kita buat jawapan. Kita nak tanya, adakah kamu ada buku yang cantik?
Adakah kamu ada buku yang cantik? Adakah dalam bahasa Arab ialah hal. Bagi siapa yang terlupa, adakah ya Bismillah, testing testing, satu dua tiga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Okey, sebentar. Oh, disconnected. Ada saja. Semoga Allah permudahkan urusan. Sebentar. Oh, 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 oh. Oh, saya faham. Ini nak kena tukar ke dah. Okay. Internet sudah okey. Kan semua dah okey kan, internet boleh nampak, frame rate pun cantik, ustaz dah tengok. Video bitrate per second pun sudah okey. Putus-putus ustaz, minta maaf untuk internet wifi kurang cantik sebentar tadi. Eh, Alhamdulillah sudah okey balik pakai mobile internet. Ladayya kitabun. Ya ustaz, line tak cantik pula. Bukan sahabat-sahabat saya punya line. Tak boleh nampak tadi ada sedikit buffering. Okey, untuk gambar dia sebentar ya. Oops. Kok dia punya gambar ustaz nak share balik. Oops, salah pula. Okey. Okey. Dah. Okey, jom kita mula balik. Hal ladaika, adakah kamu gelap? Gelap. Baru ustaz masukkan balik. Minta maaf. Naam. Item al-an boleh nampakkan semua? Okey, kalau boleh nampak, mari kita teruskan. Jadi untuk kita kata adakah awak ada buku yang cantik? Hal ladaika. Hal ladaika apa? Kitabun jamilun. Semua sebut. Hal ladaika kitabun jamil. Hal ladaika kitabun jamil. Macam ni tulisan dia. Hal ladaika kitabun jamilun. Hal ladaika kitabun jamil. So sekarang kita nak cuba jawab. Ya, saya ada buku yang cantik. Ya, saya ada buku yang cantik. Macam mana kita nak kata? Ya, saya ada buku yang cantik. Kalau ya, semua tahu kan nak kata na'am. Saya ada, macam kita bincang tadi, pakai ya. Kan? Ladayya kitabun jamil. Okay, cuba semua sebut. Na'am. Ladayya kitabun jamil. Na'am. Ladayya kitabun jamil. Begitu. Jadi cuba sahabat-sahabat ulang balik pertanyaan dan juga jawapan sekali. Hal ladaika kitabun jamil? Eh? Hal ladaika kitabun jamil? Hal ladaika kitabun jamil? Dia kata, na'am, ladayya kitabun jamil. Na'am, ladayya kitabun jamil. Okay, simple. Aywa, jayyid jiddan. Al-an, cuba buat yang ni pula. Adakah awak ada kereta yang cantik?
Dan jawapan sekali, ya, saya ada kereta yang cantik. Adakah awak ada kereta yang cantik? Ya, saya ada kereta yang cantik. كيف نقول هذا باللغة العربية؟ صحيح صح؟ سهل صحيح. Senang kan? Okay, cuba tulis. Tolong tuliskan dalam ruangan komen. Ustaz tengok. Hmm. Subhan. Baik. Okey. Kalau semua ada buat begini, betul lah. Okay. Hal ladaika sayyarah? Sekejap, kita tengok ada tak yang dah buat. Aywa Ukhta Razia Jamil Jiddan. Semua dah buat sekali soalan dan juga jawapan. Okay, boleh lihat. Okay. Naam. Bentar, dia tengah loading. Hal ladaika sayyaratun jamilah? Hal ladaika syajaratun? Minta maaf Ukhta Radin. Syajarah ialah pokok. Hadihi sayyarah. Tamam, laisa syajarah. Syajarah pokok. Naam. Yallah. Hal ladaika sayyaratun jamilatun? Naam. Ladayya sayyaratun jamilatun. Baki pula. Naam. Eh, jadi mari kita cuba sebut bersama-sama. Naam. Hal ladaika sayyaratun jamilah? Hal ladaika sayyaratun jamilah? Kita nak cakap, ya, saya ada kereta cantik. Bukan na'am ladaika tau. Tapi na'am ladayya sayyaratun jamilah. Na'am ladayya sayyaratun jamilah. Begitu, tamam? Antum kif? Aywa. Hal ladaika sayyaratun jamilah? Na'am ladayya sayyaratun jamilah. Okey, simple sahaja. Al-an. Sekarang ni kita nak buat soalan, tapi jawapan dia ustaz nak tukar daripada ya, kita nak jawab tidak. Okey. Adakah awak ada pen yang cantik? Tidak. Saya tidak ada pen yang cantik. Mari kita lihat siapa yang boleh buat. Aywa, Ukhtan Radin sudah diperbetulkan. Jamil. Ahsanti. Naam, al-an lain putus lagi. Okey, ustaz punya tengok tadi data dia punya megabyte per second, video bitrate okey, frame rate per second pun okey, audio pun okey. So ustaz tak ada masalah. Okey. Yang lain, macam mana nak kata, adakah awak ada pen yang cantik? Tidak, saya tak ada pen yang cantik. Biasa-biasa je, kedai Eko punya. Contoh. Okey, sama jugalah kan. Soalan dia hal ladaika namun jamilun. Begini. Naam. Hal ladaika qalamun jamilun? Aywa. Sahabat-sahabat. Bagus Ukhti Lam, bagus Ukhti Radin.
Bagus Ukhti Razia. Jayid. Boleh lihat. Kita belajar bersama-sama. Yang ini hal ladaika qalamun jamilun. La ladayya qalamun jamilun. Hal ladaika qalamun jamilatun. Okey, yang ini kena tukar jamilun sahaja. Ini sudah cantik. Hal ladaika qalamun jamilun. La ma indi qalamun jamilun. Okey, semua jawapan sangat-sangat bagus. Yang untuk soalan tu kebanyakannya betul. Dan yang paling tepat sekali adalah Ukhti Raziah punya jawapan. Cuma dia pakai indi. Kalau perasan di sini dia pakai indi. Boleh juga indi. Disebabkan perkataan dia lada, kita pakai lada jugalah. Contoh, la ma ladayya qalamun jamilun. Okey, mari kita lihat. Saya tidak ada pen. Kalaulah kita kata saya tidak ada pen, la ladayya qalam, yang ini adalah salah satu kesilapan lah. Kalau kita nak kata la ladayya qalam. La ladayya qalam. Dia agak pelik sikit lah kalau orang Arab dengar. La ladayya qalam. Macam tak betul. Okay. Walaupun faham la itu adalah tidak. Nanti dia akan tegur, dia akan bagi tahu, bukan kata la ladayya qalam. Tapi guna ma. Macam Ukhti Razia bagi buat tadilah. Ma tu sudah betul. Cuma pakailah ladayya. Okey. Sebab tadi kita tengah buat lada. Indi pun okey juga, tak ada masalah. La ma indi. Aladaiga ma indi okey je, bukan ada masalah pun. Cuma tadi kan lada kita tengah belajar lada. Jadi ustaz nak fokus yang itulah. Nah. Jadi yang betul kita guna ma. La pun boleh guna juga sebab kita nak kata tak. Saya tidak ada pen. Tak, saya tidak ada pen. First kita kata la. Tapi nak kata saya tidak ada pen, kita kata ma ladayya qalam. Ma ladayya qalamun jamilun. Mana ustaz ketinggalan qalamun jamilun. La ma ladayya qalamun jamil. Gitu. Pastilah. Segan-segan silo. La ma ladayya qalamun jamilun. Hal ladayka qalamun jamilun? Na'am ladayya qalamun jamilun. Ukhti Dowi punya jawapan adalah ya, saya ada. Sekarang ni kita nak kata tidak ada. Jadi kita kata la ma ladayya qalamun jamilun. La ma ladayya qalamun jamilun. La tidak. Ma pun tidak juga. Tapi untuk panggil apa nama khas bila kita guna yang saya ada. Bila kita guna perkataan ladayya contohnya. Ataupun indi, saya ada. Pada saya lah, pada saya. Nak kata pada saya, ma ladayya. Tidak ada pada saya. Ma indi. Tidak ada di sisi saya. Contoh. Nanti kita pakai ma indi, ma ladayya. Bukannya la ladayya. Ataupun la indi. Jadi ini penggunaan yang betul. Jadi ingat, food pula. Kita tak guna la ladayya qalam. Kita guna la juga tapi guna ma. Tambah ma. La ma ladayya qalamun jamilun. Okey, yang terakhir. Kita ada sedikit lagi latihan sebelum kita masuk ayat Al-Quran untuk kita bincang dan tadabbur bersama-sama. Okey, sekarang ni giliran sahabat-sahabat berlatih. Cuba buat, adakah kamu ada makanan yang sedap, lazizun. Nak kata cantik boleh juga. Tapi untuk ni lebih tepat laziz lah, lazizun. Sama juga hal ladaika. Hal ladaika apa? Ta'amun lazizun. Hal ladaika ta'amun lazizun.
Semua ada buat macam tu ke? Lepas tu semua cuba sebut juga, tidak, saya tidak ada makanan yang sedap. Penggunaan ma pada ghair aqil ke ustaz? Tidak juga. Sebenarnya penggunaan ma ini adalah pada macam kita guna tadi itulah macam zuraf, kilada, indi, ma indi. Ataupun macam nak dekat-dekat dengan huruf jar. Eh. Hal ladaika ta'amun nazizun? Bagus ukhti Razia. Hal ladaika ta'amun nazizun? Kalau nak kata tidak, saya tak ada makanan sedap. Okey, macam tadi sahabat dah tahu kan? Guna la, ma ladayya ta'amun naziz. Okey, la, ma ladayya ta'amun naziz. La, ma ladayya ta'amun naziz. Gitu. La, ma ladayya ta'amun naziz. Aywa, jayid. Kalau yang ini pula, adakah kamu ada rumah cantik? Tak, saya tak ada rumah cantik. Biasa-biasa je. Hal ladaika baitun jamilun? Hal ladaika baitun jamil? Kalau nak kata tak, saya tidak ada. La, ma ladayya baitun jamil. La, ma ladayya baitun jamil. Okay, kita cuba tengok tulisan dia. Hal ladaika baitun lazizun? Baitun jamilun? La, ma ladayya baitun jamilun. Okay. Lebih kurang begini. Hal ladaika baitun jamil? La, ma ladayya baitun jamil. Okay, seterusnya, yang terakhir. Adakah kamu ada beg cantik? Sama juga. Hal ladaika beg haqibah jamilah? Hal ladaika haqibatun jamilah? La, ma ladayya haqibatun jamilah. La, ma ladayya haqibatun jamilah. Hal ladaika baitun jadidun? La, ma ladayya baitun jadid. Bagus ukhti Halimah. Adakah awak ada rumah baru? Tak, saya tak ada rumah baru. Okey, yang terakhir adalah beg. Hal ladaika haqibatun jamilatun? La, ma ladayya haqibatun jamilatun. Lebih kurang begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada soalan tak semua? Tak ada. Okey, dalam Al-Quran, cuba sahabat-sahabat lihat, mari kita renung-renungkan bersama-sama. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Okay. Dan telah berkata qarin. Apa qarin ni? Oh, ditulis malaikat yang sentiasa ada bersama-sama dengannya. Subhanallah. Setiap manusia ada qarin. Ada pencatat amal. Lepas tu dia kata apa? Hadza ma ladayya atidun. Hadza ini ma ladayya, ma sini bukanlah tidak. Ma sini adalah sesuatu, apa-apa. Hadza ma ladayya atidun. Inilah amalan orang yang terletak dalam jagaanku. Dia kata begitulah. Ladayya di sini adalah pada saya. Jadi dia kata hadza ma, ini adalah sesuatu, ladayya yang padaku, atidun. Kalau di sini atid adalah catatan amal. Kan? Atidun, catatan amal. Semua amalan-amalan orangnya. Jadi kalau kita lihat di dalam sini, ini adalah bukti daripada ayat Al-Quran. Setiap amalan kita itu dicatat oleh
teman rapat kita sejak kita apa panggil daripada lahir lagi. Tapi kalau ikutkan start amalan itu dicatat adalah pada selepas balignya kita. Kan? Selepas balignya kita start dah amalan kita dicatat dan akan dihitung baiknya buruknya kan. Jadi subhanallah ayat ini memberikan apa panggil keinsafan lah buat kita semua termasuk ustaz untuk kita jaga-jaga setiap amalan. Sebab kita takut apa yang kita buat tidak mendapat redha Allah Ta'ala. Maaf Ustaz, saya hari ini hadir dari Hanoi. Salam semua. Ahlan wa sahlan. Hanoi. Aina Hanoi? Hanoi في تايلاند يعني؟ أنت مسافرة. في فيتنام. Naam. Okey, jadi itu yang pertamalah cerita pasal ladayya. Jadi malaikat pencatat amal dia kata hadza ma ladayya atidun. Inilah dia apa-apa yang pada saya. Atidun catatan amalan orang tersebut. Kemudian ada juga pada ayat lain kalau sahabat-sahabat orang yang teliti tentang penggunaan lada. Mari kita lihat dan baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala al-maliku tuni bihi astakhlishu li nafsi. Falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Surah Yusuf. Cuba tengok dekat bawah sekali. Ladaina makinun aminun. Kalau lihat di sini, berkatalah raja kepadanya, innakal yawma, sesungguhnya kamu pada hari ini. Tengok dia kata, sesungguhnya engkau pada hari ini, wahai Yusuf. Ladaina makinun aminun. Seorang yang berpangkat tinggi lagi dipercayai di kalangan kami. Ayat ni dia terjemah untuk kesesuaian kita. Tapi kalau kita tengok pada perkataan ladaina, yakni di sisi kami ataupun pada kami, makinun, yakni seorang yang ada kedudukan, aminun, yang dipercayai. Ayat berapa surah apa? Ayat berapa surah apa Ustaz? Untuk ini surah Yusuf ayat 54. Okay. Surah Yusuf ayat 54. Untuk yang Ustaz cerita sekarang ni lah. Faham? Betul tu. Ayat 54. 54 surah Yusuf. Ustaz kata 64 ni. Minta maaf. 54. Okey. Jadi dalam ayat ni ada perkataan ladaina. Kami ada. Makinun aminun. Yang ni seorang yang makin. Seorang yang kalau sini tulis berpangkat tinggi. Aminun. Dipercayai. Naam 54. Jadi kalau sahabat-sahabat ingatlah cerita Nabi Yusuf alaihi salam, ketika itu beliau mentakwilkan mimpi kepada seorang raja lah yang mimpi tentang beberapa ekor apa panggil? Ya ni ternakan, makan ternakan yang lain dan sebagainya. Jadi Nabi Yusuf AS telah mentakwilkan mimpi tersebut dan dia telah dijadikan seorang yang berpangkat tinggi. Gitu. Jadi subhanallah dalam ayat ini juga hikmah dia besar. Jadi kalau kita sentiasa fokus pada taat pada Allah Ta'ala dan juga tidak meninggalkan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam kehidupan kita, yakni nescaya kita punya kehidupan pasti akan dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala meskipun di penjara. Meskipun dalam kesusahan. Kalau lihat subhanallah kisah Nabi Yusuf AS adalah salah satu cerita yang besar yang memberi hikmah untuk kita semua boleh ambil pelajaran. Okay. Yang untuk kita tadabbur bersama. Mari kita baca ayat ini.
Yang ini surah apa ya? Sekejap, kita tengok balik. Surah Mukminun. Okey. Surah Al-Mu'minun ayat 62. Mari kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون ولا نكلف نفسا إلا وسعها. Yani tidaklah kami Allah Subhanahu Wa Taala membebankan satu orang melainkan dengan apa yang dia upaya. Subhanallah, Allah Taala tahu setiap hamba-hamba dia. Dia beri kesusahan, kepayahan mengikut kemampuan hamba-hamba dia. Ni kalaulah kita sekarang ni berada dalam kesusahan, ketahuilah sebenarnya kesusahan yang kita timpa itu adalah sesuai dengan kemampuan kita. Yang kita mampu insya-Allah untuk hadapinya. Okay. Dan kita minta pada Allah Taala untuk permudahkan. Permudahkan dan juga yang dipermudahkan segala urusan, dan mudahnya segala urusan tu harap-harap Allah Taala redha dengan kita. Dan bukanlah murka. Kita minta yang mudah dan juga minta keredaan. Itulah subhanallah. Kita minta yang mudah dan kita minta dalam masa yang sama keredaan. Takut kalau susah-susah kita tak mampu. Takut kalau susah-susah kita tak seronok gitu. Kita harap Allah SWT beri kemudahan di dunia dan juga di akhirat. Amin. Adapun kalau pun susah, berlaku kesusahan, minta dipermudahkan. Okey, nah. Adapun Allah SWT sambung lagi. Waladaina kitabun yantiqu bil haqq. Yani kami ada pada kami kitabun, satu buku. Di sini bagi tahu apa? Sebuah kitab suratan amal yang tiqu bil haqq, yang berkata-kata dengan benar. Kalau di sini bagi tahu yang menyatakan segala-galanya dengan benar. Wahum la yudhlamun. Wahum yakni hamba-hamba Allah Taala itu tidak satu pun dizalimi. Maksudnya Allah Taala apabila tibanya hari kebangkitan, saya dibangkit, anda semua dibangkit, kita semua dibangkit. Bila kita berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala cuma lihat apa yang kita dah buat. Dan kebanyakannya Allah Taala maafkan. Subhanallah. Sebab Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang pada hamba-hamba Dia yang beriman. Adapun yang tak beriman, kita sudah tahu kesudahannya bagaimana. Kan? Sebab itulah kita doa, Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang mudah. Allah Subhanahu Wa Taala yakni sangat pemurah. Masya Allah. Sangat pemurah. Dan kita minta yang dipermudahkanlah untuk kita juga penghisabannya. Sebab Allah Ta'ala bagi tahu berfirman di sini, la yuzlamuna, tidaklah mereka dizalimi. Tidak dizalimi. Allah sendiri telah nyatakan benda ni. Mereka tidak dizalimi. Sebab apa? Kita sendiri yang buat zalim diri kita sendiri di dunia. Okey. Sebab kita sendiri buat salah di dunia. Kita sendiri buat dosa di dunia. Kita layak akan diminta tanggungjawabkan di sana. Sebab dah ada dah dalam ni data. Oh, kamu buat ini dulu. Oh, data. Kamu buat ini dulu, sekian tarikh dan sebagainya. Date, time, apa lagi? Day, sekian detail amalan. Subhanallah. Semoga Allah Ta'ala ampunkan saya, yang ini perbaiki diri saya dan juga diri kita semua. Nah, Al-Mu'minun ayat 62. Nah, pada satu yang atas sekali tadi jadi nat dan adat dan ma'adud. Kalau angka 3 hingga 9 selalu ada muannas muzakkar, tetapi yang di atas tu muzakkar ustaz. Khamsu ghurafin. Mana nak nyatakannya?
Untuk bahagian adat ma'dud sebenarnya ustaz tidak beberapa mahir. Okey. Jadi kalaulah ada yang telah menyatakan boleh bincang sama-sama untuk ustaz ulang kaji sekali lagi lah. Okey, tapi macam ukhti Radin bagi tahu tu betul lah. Ustaz tak silap ustaz, yang ni adat kalau muzakkar ma'dud dia muannas begitu kan? Ataupun terbalik kan? Dan sebagainya. Jadi yang itu kena lihat baliklah. Sama ada yang lebih tepat bagaimana ataupun yang pertama muannas, yang kedua muzakkar ke mana kan? Tapi yang ustaz pasti tu ghuraf itu adalah muannas. Yang ustaz pasti ghuraf adalah muannas. Apa muannas? Sebab dia jamak ghair aqil. Yani dia adalah kata ganda dan tidak apa panggil? Tidak ada akal fikiran macam manusia lah. Jadi muamalah perkataan tu adalah muannas. Tahu tak? Setahu ustaz yang tu muannas. Adapun hukum adat ma'adud ya ni kena cek balik. Nah, itu jawapan untuk Ufti Radin lah. Jadi alhamdulillah sedikit sebanyak kita sudah belajar tentang perkataan ladaina pada pagi ini dan juga kita sudah lihat beberapa tempat yang terdapat ladaina ataupun lada di dalam Al-Quran. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala yang ini terima kelas kita pada pagi ini dan harap-harap sahabat semua pun seronok belajar dengan ustaz. Jadi yang panggil apa nama belum tekan butang share lagi sampaikan kepada yang lain-lain. InsyaAllah kita akan teruskan macam ni sampailah habis kitab ini. Okay, ada apa-apa soalan? Kalau tidak ada apa-apa soalan, sampai sini sahaja dahulu kelas kita. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Syukran jazilan ya